This call is now being recorded. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yajib alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat lagi bertemu untuk siri yang ke-10 fiqh ibadah pesakit kita pada kali ini. Jadi untuk memberkati majlis kita, program ilmu kita pada pagi ini, kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Ustaz Nurawi bin Endot selaku pengarah ilim kampus Jelebu serta pegawai kanan dan seluruh staf ilim kampus Jelebu. Yang dihormati penceramah jemputan kita iaitu Ustaz Haji Muhammad Syukri bin Haji Ali dan yang dikasihi kepada sahabat-sahabat JAKIM khususnya daripada ilim kampus utama Bangi dan kampus-kampus cawangan dan tak lupa juga kepada semua peserta-peserta yang masih terus setia bersama kami daripada siri pertama sehingga ke sekarang sudah masuk ke siri untuk tidak melengahkan masa, seperti biasa saya perkenalkan juga penceramah kita, alhamdulillah yang masih kekal sehingga hari ini, iaitu Ustaz Haji Muhammad Syukri bin Ali, merupakan pengarang urusan Syukran Travel serta pengarang buku Ruqsah Solat Kritikal Satu Jalan Keluar yang menjadi kupasan kita untuk tahun ini. InsyaAllah untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Dari Masyidah bagi moderator kita pagi ini, yang bagi sahabat saya Ustaz Nurawi dan semua barisan pegawai ilim kampus Jelebu, semua pegawai dan keretangan. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali. Saya sudah pun kembali ke negeri Terengganu. Kita bersiaran langsung daripada Terengganu, insya-Allah. Tajuk kita hari ini kita sudah sampai ke penghujung tajuk tayammum. Pada musa 1, 2, 3 yang lepas, kemudian kita akan masuk insya-Allah hari ini pemakaian khuf atau muzah. Cuma saya nak peringatkan sekali lagi tentang hadis yang kita bacakan pada bulan yang lepas, hadis yang begitu panjang. Hadis ni dia ada regu dia, satu hadis yang lain di mana pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka bermusafir beberapa orang. Sengaja Allah ciptakan satu suasana iaitu salah seorang daripada tercedera, terkena satu objek yang jatuh daripada atas, mungkin batu ke apa, mungkin lah. Jatuh daripada atas, cedera teruk kepalanya. Tapi dia masih boleh bertahan lagi. Maka di sinilah letaknya kekuatan ruqsah dalam ibadah kita. Pada masa itu musim sejuk, kalau nak gunakan air sangat mencabar. Jadi malam tu yang cedera ni, kawan kita yang cedera ni, sahabat yang cedera ni bermimpi menyebabkan dia berhadap besar pagi tu. Maka ditanyakan pada sahabat, boleh tak
nak sembahyang subuh ni saya hanya bertayamum saja untuk saya sembahyang subuh. Sahabat-sahabat jawab, tak boleh. Kena mandi, gunakan air mandi hadas besar. Maka sahabat ini menggunakan air mandi dalam keadaan air yang sangat sejuk begitu. Cuba kita bayangkan air yang kita letak dalam botol, kemudian kita letak dalam freezer, dia beku dah tepi tu sikit-sikit. Air tu yang kita gunakan untuk sahabat tadi menggunakan air itu untuk mandi wajib. Oleh kerana kecederaan agak teruk dengan air yang terlalu sejuk begitu menyebabkan sahabat ini terkesan dan akhirnya meninggal dunia. Bila balik ke Madinah, diceritakan kes itu kepada Rasulullah dan Rasulullah cukup marah. Kamu telah membunuhnya dan Allah akan bunuh kamu. Ayat ni menggambarkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat murka dengan tindakan para sahabat itu. Sepatutnya masa tu sahabat itu menggunakan rukhsah. Apa dia rukhsah? Dalam keadaan tak boleh untuk mandi wajib atas apa-apa sebab sekalipun, maka sepatutnya dia menggunakan rukhsah itu. Sebab tu cuba tengok balik dalam muka surat 62, satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yukrihu an tu'ta maksiatahu. Sesungguhnya Allah sangat menyukai rukhsahnya dilaksanakan sebagaimana dia membenci maksiat dilakukan. Rasulullah sangat suka kalau kita menggunakan rukhsah untuk memudahkan kita dalam pelaksanaan ibadah jika ada keperluan. Dan satu hadis lagi menggambarkan inilah sikap Rasulullah. Jadi Rasulullah cukup murka apabila sahabat tidak menggunakan rukhsah pada masa itu. Sepatutnya para sahabat memberikan pandangan supaya digunakan kemudahan itu dalam beribadah. Hadis ini menekan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aysarahuma ma lam yakun isman. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diberi pilihan di antara dua perkara kecuali bagi dia memilih mana yang lebih mudah selagi mana ia tidak membawa kepada dosa. Ma lam yakun isman, selagi mana tidak membawa perkara itu tidak membawa dosa. Maknanya kalaulah benda itu tidak salah dan tidak menyebabkan kita berdosa, maka Rasulullah akan memilih mana yang lebih mudah. Illa akhaza aisaruma, kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam memilih mana yang lebih mudah selagi mana ianya tidak menjadi kesalahan. Selagi benda itu tak salah, Nabi masih menggunakan yang lebih mudah di antara kuning. Hadis ni hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan nombor hadisnya 3560, 6126, 6789 dan 6853, dan diriwayatkan oleh Muslim dengan nombor hadis 6002. Hadis ni hadis sahih yang sudah ditakhrijkan. Kita balik semula kepada perbincangan kita. Hadis. Jadi Rasulullah para sahabat tidak menggunakan kemudahan, tidak menggunakan rukhsah yang lebih mudah. Boleh tak saya gunakan kemudahan untuk bertayamum dalam keadaan begini? Ganti kepada mandi wajib. Tak boleh. Itu menyebabkan Rasulullah cukup murka pada para sahabat. Baik, hadis di atas menerangkan bahawa
Amr ibn al-As menunaikan solat subuh pada pagi itu dengan hanya bertayamum sebagai ganti kepada mandi wajib. Ini kerana cuaca yang sangat sejuk pada pagi itu disebabkan sebagai berbahaya dan boleh memudaratkan diri jika dia mandi wajib. Tayamum adalah jalan keluar kepada kes berhadas besar tetapi tidak mampu untuk mandi wajib atas sebab-sebab yang disebutkan di atas. Maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan solat walaupun dalam keadaan uzur syar'i sekalipun. Kita sudah tutup bab tayamum kita dengan kata-kata itu. Dan kita masuk pula insya-Allah pada pagi ini 1, 2, 4 menyapu khuf. Menyapu khuf dengan air adalah diharuskan kepada lelaki dan wanita berdasarkan 4 mazhab. Tidak kira sama ada ketika musafir atau bermukim, ketika sihat ataupun sakit, atau ketika panas atau sejuk. Ini adalah satu keringanan rukhsah. Satu keringanan rukhsah yang diberikan syarak untuk kemudahan umat Islam, terutama orang yang menghadapi uzur syar'i. Khuf adalah kasut kulit yang menutup kaki sehingga buku lagi. Menyapu khuf adalah sebagai gantian bagi membasuh 2 kaki dalam berwudu. Baik, dalam kursus yang saya kendalikan, saya akan tunjukkan gambar contoh khuf. Mana dia? Ni. Menyapu khuf adalah diharuskan berdasarkan 4 mazhab, sama ada ketika bermusafir atau bermukim atau sama ada dalam keadaan darurat ataupun tidak. Dan akan tidak darurat pun boleh kita pakai. Tuan-tuan, yang paling penting kepada dalam pinjang ini ialah kepada pihak keselamatan kita dan beberapa agensi penguasa, penyelamat dan sebagainya. Ini sangat penting. Masa dalam menulis hari itu, saya terlibat dengan abang bomba kita, ditempatkan di 4 jabatan yang ketika termasuk bomba. Cuba bayangkan tengah maghrib ni. Keluar seorang anggota, macam mana Ustaz saya nak semayang ni dalam keadaan selut penuh. Selut lumpur ni dia tidak najis. Boleh kita semayang, ambil semayang, kita semayang gitu. Seorang lagi, Ustaz nak semayang macam mana ni? Peluh busuk bangar ni. Tak apa. Dalam keadaan begitu, peluh bukan najis. Bukan najis, boleh kita semayang dalam keadaan begitu. Mana tidak ada sebab. Keluar seorang lagi, Ustaz macam mana nak buka kasut ni? Kasut. Masa ni buka kasut masa ni. Dan ada yang ni kita tak buka kasut. Ada yang semayang atas jentera, atas jentera bomba. Ni ada yang tak buka ni. Ada yang buka, ada yang tak buka. Jadi masa ni dalam keadaan mereka bekerja macam ni, bertugas masa ni, dalam keadaan nak buka kasut, kata tak payah buka. Kan kita dah belajar baru ni. Sebelum kita pakai air, kita akan cerita macam mana. Sebelum kita pakai, pastikan kita ada air semayang. Kemudian pakai boot ni, kalau dalam bomba dia panggil kasut api. Dalam bomba dia panggil kasut api. Masa nak pakai kasut api tu, pastikan ada air semayang. Lepas ada air semayang, pakai ni, ini adalah khuf. Maka tak payah buka. Ambil air semayang tak ada masalah. Masa tu kami bomba banyak air. Buka je paip dekat jentera tu, keluar air. Kita ambil air semayang macam biasa. Masa nak basuh kaki tak payah kita buka kasut tu, kita sapu saja atas boot itu. Maka ada alasan tak kita nak tinggalkan semayang pada masa tu? Tak ada masalah. Jadi
Dalam keadaan begini, anggota keselamatan kita cuba tengok. Ini penting. Saya masa di Bomba Pulau Pinang minggu lepas, Jumaat lepas lah. Pagi Jumaat, masa yang sama minggu lepas. Maka ilmu ini sangat penting bagi kita, terutama dalam keadaan kita menjalankan tugas sebagai anggota bomba. Dan juga abang polis kita tengok dia pakai kasut. Mereka pakai kasut masa sembahyang. Bermakna kasut ini dianggap dikira sebagai khuf. Sapu atas khuf itu. Tak payah buka. Jadi saya cerita begitu, abang-abang bomba itu, ini satu ilmu yang baru. Dikira satu ilmu yang baru. Benda ni tak sampai pada anggota kita. Cuba kita bayangkan, saya kena tepuk atas belakang di Bomba Terengganu itu. Ustaz, kita lama dah tinggal sembahyang dalam keadaan begini, dalam keadaan bertugas begini. Sebab apa Ustaz baru datang untuk cerita benda ni? Allahu Akbar. Saya rasa terpukul sangat masa tu. Bermakna kita merupai sahabat-sahabat kita yang bekerja di sektor awam. Sebab tu kita luaskan sedikit tajuk program kita, ibadah sakit tak? Ibadah bagi yang uzur. Sebab apa? Uzur dalam bahasa fiqh tidak hanya, saya tunjuk sekali lagi. Uzur bahasa fiqh tidak hanya kepada orang yang sakit. Tidak hanya kepada orang sakit. Uzur syar'i. Ataupun kita boleh tengok dalam buku kita tu, yang ada buku ni pada muka surat 69. Uzur syar'i 68. Uzur syar'i mengikut hukum syarak. Mereka yang dibolehkan mengambil rukhsah dikategorikan sebagai uzur. Kita sebut ni, kalau sebut uzur bermakna sakit dah kan. Kalau orang Terengganu kata tidak rak cetong. Tidak rak cetong, mana orang uzur dah, orang sakit. Mereka yang dibolehkan mengambil rukhsah dikategorikan sebagai uzur syar'i. Uzur ini tidak terhad kepada sakit sahaja. Tengok, uzur dalam bahasa Melayu kita, uzur sakitlah. Ataupun orang perempuan dalam keadaan uzur, dalam keadaan period. Tak boleh sembahyang lah. Tetapi uzur dalam bahasa fiqhnya, ia merujuk kepada suatu keadaan yang merintangi seseorang daripada melaksanakan perkara yang diwajibkan dengan sebab keadaan tertentu. Keywordnya adalah merintangi. Ataupun Hafiz Firdaus Abdullah ada Ustaz 360 menyebutkan uzur ialah suatu keadaan yang bukan biasa, yang sukar, yang sempit, yang sulit, yang susah oleh seseorang yang menyebabkan dia terhalang. Keywordnya adalah terhalang. Merintangi ataupun terhalang. Terhalang daripada menyempurnakan sepenuhnya tuntutan syariat Islam itu. Maka dia dikira sebagai uzur. Uzur. Jadi 1, 2, 4. Menyapu khuf dengan air adalah diharuskan kepada lelaki dan wanita berdasarkan 4 mazhab. Tidak kira sama ada ketika musafir atau bermukim. Jadi orang bermusafir ini juga dikira sebagai orang yang uzur. Kalau ikut ni. Orang yang dikira uzur. Uzur sekarang ni kita perluaskan. Kita luarkan sedikit. Uzur bukan hanya sakit yang bila disebut uzur kita tergambar fikiran orang tu sakit, orang tu uzur, orang tu tak larat. Orang yang uzur dalam bahasa fiqh kita ialah orang yang sakit. Yang pertama orang yang sakit dengan syarat-syaratnya. Yang kedua orang yang dalam musafir tu, satu bas tu, cuba tengok tu, satu bas tu uzur tu, sihat-sihat ada tu. Bukan, ikut bahasa fiqh itu orang uzur.
mereka boleh menggunakan rukhsah. Ataupun orang yang dalam keadaan kesibukan yang tidak dapat dielakkan, al-istighalah. Al-istighalah ni adalah kesibukan yang tidak dapat dielakkan dengan syarat-syaratnya. Contohnya doktor di Dewan Bedah misal kata, mereka ni uzur. Doktor, satu pasukan doktor tu uzur tu. Uzur, macam mana dia nak operate orang? Uzur bahasa fiqh adalah kesibukan yang tidak dapat dielakkan. Yang ni dia terhalang, dia ada benda yang, ada perkara yang merintangi mereka daripada melaksanakan ibadah seperti sepatutnya. Atau abang bomba kita ataupun petanah awam kita yang menjalankan tugas, mereka kadang-kadang berdepan dengan suasana yang kritikal macam ni, al-istighalah macam. Istighalah ni kesibukan yang tidak dapat dielakkan. Mereka juga dikira sebagai uzur. Uzur mengikut bahasa fiqh kita. Jadi orang uzur ni dia prinsip uzur kita dah cerita hari tu. Prinsip orang ni uzur ni dia hanya boleh mengurangkan syarat tapi tidak boleh ni prinsip. Kita dah cerita hari tu kan. Uzur tidak menghapuskan perintah tetapi hanya mengurangkan syarat. Maknanya orang sakit tak boleh hapus terus perintah, tak sembahyang terus. Itu yang jadi 80% tu. 80% tak solat di hospital. Sebab apa? Sebab sakit. Dia tidak menghapuskan terus perintah tapi hanya mengurangkan syarat. Sembahyang kena juga. Tapi tak mampu berdiri, kenalah sembahyang duduk. Tak mampu duduk, sembahyang nak kena membaring. Begitulah seterusnya. Kita dah cerita benda ni. Baik. Teruskan lagi. Tidak kira sama ada ketika musafir atau bermukim, ketika sihat ataupun sakit, atau ketika panas ataupun sejuk. Ia adalah satu keringanan, yakni rukhsah oleh syarak untuk kemudahan umat Islam, terutama mereka yang menghadapi uzur syar'i. Abang bomba kita dalam keadaan berkemping untuk memadamkan kebakaran di hutan gambut contohnya. Kami camping hari itu 31 hari. 31 hari untuk memadamkan kebakaran hutan gambut dalam tanah. Bahaya tu. Cukup bahaya. Kalau terjatuh dalam tu, saya tak tahu macam mana. Jadi abang bomba ni sudah dikira menghadapi uzur syar'i. Mereka dalam keadaan uzur. Mereka bertugas dalam keadaan yang sangat kritikal. Maka mereka dibolehkan menggunakan rukhsah. Salah satu daripada rukhsahnya ialah pemakaian khuf ataupun muzah ni. Khuf ialah kasut kulit yang menutupi kaki hingga buku ladi. Menyapu khuf adalah sebagai gantian bagi membasuh dua kaki dalam berwudu. Dalil harus menyapu khuf itu sabda Nabi SAW, ra'aitun Nabi. Siapa kata begini? Jarir bin Abdullah Al-Bajli. Ra'aitun Nabi SAW bala summa tawaddu'a wa masaha ala khuffai. Aku melihat Rasulullah SAW pergi membuang air kecil. Kemudian baginda berwuduk dan menyapu bahagian atas kedua khuf itu. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menurut Hasan Al-Kaf 203 harus menyapu kedua-dua khuf itu dengan 6 syarat. Yang pertama, kedua-duanya dipakai setelah sempurna berwuduk. Ini berdasarkan kepada hadis Mughirah bin Syu'bah. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa'ahwaitu la'anzi'a khuffai faqala du'huma fa inni adkhaltuhuma tahiraini famasa alaihima. Aku bermusafir, ini siapa kata? Mughirah bin Syu'bah ni kata, aku bermusafir bersama Nabi SAW. Ketika itu aku tunduk untuk menanggalkan kedua khuf. Baginda bersabda, biarkan aku memakainya ketika suci. Masa Nabi
sallallahu alaihi wasallam pakai khuf tu dalam keadaan baginda ada air semayang dalam keadaan suci. Lalu baginda menyapu bahagian atas keduanya. Hadis ni juga hadis sahih Bukhari dan Muslim juga. Itu syarat yang pertama. Apa syarat pertama? Hendaklah kedua-duanya pakai setelah sempurna berwudu. Syarat yang pertama ialah kita pakai khuf ni. Terutama rakan-rakan kita baka polis di Raja Malaysia ataupun kor agama, ni kor agama bomba sangat mencabar. Dia kena sampaikan ilmu ni kepada semua anggota bomba. Ataupun petana awam. Siapa yang terlibat dengan petana awam. Ni dekat-dekat ni musim banjir ni. Kita kadang terlibat dengan memindahkan mangsa-mangsa banjir, membantu mereka. Kita pakai boot itu. Kita tak payah buka boot itu. Kalau kita tidak musafir, 24 jam kita boleh pakai. Batal air semayang, ambil air semayang, kita sapu atas khuf itu. Atas boot kita itu. Syarat yang kedua, hendaklah kedua-duanya kukuh dan tahan lasak sehingga boleh dipakai berjalan selama sehari semalam bagi orang yang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Jadi kita boleh pakai sehingga 24 jam ataupun 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir. Yang ketiga, hendaklah kedua-duanya kalis air kecuali pada jahitannya. Di sini ada perbahasan ulama. Sebab sahabat-sahabat Rasulullah ada yang miskin. Ada yang terkoyak dia punya khuf itu. Masih boleh disapu khuf itu. Sehingga ada perbahasan lagi, adakah stokin itu dikira sebagai khuf. Oleh kerana perbahasan itu masih hangat lagi, saya pada asalnya nak letakkan perbahasan ulama tentang memakai stokin itu dalam buku ni. Tapi atas nasihat beberapa sahabat, kita hold dulu. Kita hold dulu biar pembincangan itu selesai. Maka kita akan letakkan kes menyapu atas token itu sebagai khuf. Itu kita tak bincang lagi. Tapi saya terpaksa letak juga di sini disebabkan oleh rakan-rakan kita di agensi penguatkuasa dan juga penyelamat. Mereka menggunakan kasut itu sebagai pakaian rasmi mereka, boleh menggunakan kemudahan menyapu khuf ini dalam tugasan mereka. Yang keempat, kedua-duanya adalah suci dan bersih. Tidak memadai menyapu khuf yang ada pada najis. Ya, sama je kita pakai kasut, tak pakai kasut ke, kadang-kadang tetap terkena najis. Kalau kaki kita terkena najis, kita buat apa? Kita basuh lah. Sama juga atas khuf kita tu. Boot anggota keselamatan tu, kalau terpijak najis, kita bersihkanlah. Bersihkanlah sehingga selesai. Maka kasut itu boleh dibawa untuk menunaikan solat. Menggunakan khuf. Yang kelima, kedua-duanya menutupi ke semua bahagian kaki yang wajib dibasuh, iaitu daripada tapak kaki sehinggalah buku lagi. Jadi anggota keselamatan kita memenuhi syarat yang kelima ini. Yang keenam adalah kedua-duanya tidak dipakai oleh orang yang berhadap besar. Kerana menyapu khuf adalah ganti kepada membasuh kaki dalam berwuduk, bukan ganti kepada mandi wajib. Jadi memakai khuf ni ada 3 sebab boleh terbatal menyapu khuf itu. Yang pertama, kita pakai khuf, kita ada air semayang, kita pakai khuf, maka ini adalah khuf. Maka bagi yang tidak bermusafir boleh kekal memakai khuf itu sehingga 24 jam. Kalau abang bomba kita, biasanya mereka lapor diri untuk bertugas 8 pagi, mereka akan habis 8 malam. Yang masuk 8 malam, dia akan habis 8 pagi esok. Jadi kalaulah 24 jam memang sempat lah. Yang tidak musafir boleh 24 jam. Mereka bertugas 12 jam saja. Jadi dalam tempoh itu mereka boleh menggunakan kemudahan menyapu khuf. Mana datang saja kerja, nak pakai boot itu, kasut api itu,
pastikan ada air semayang, kemudian pakai. Maka dalam tempoh bertugas itu, kita kena keluar ke apa, kena pergi operasi ke, maka tidak ada, kita tidak perlu untuk buka kasut tu. Jadi yang pertama, yang boleh membatalkan. Ada berapa ni tak? Kita tak baca ni dulu. Lepas tu akhir sekali saya. Tempoh bagi menyapu khuf ini terbagi kepada dua tempoh, iaitu bagi orang yang bermukim yang tidak musafir ialah satu hari satu malam 24 jam. Mana bomba bertugas 12 jam tak ada masalah lah. Bagi yang bermusafir ialah selama 3 hari 3 malam. Berdasarkan kepada hadis daripada Syurah bin Hani itu. Saya baca terjemahan saja. Aku telah menemui Aisyah radhiyallahu anhu dan bertanyakan tentang menyapu khuf. Aisyah menjawab, pergilah jumpa Sayyidina Ali kerana dia lebih mengetahuinya daripada aku sebab dia telah bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepadanya dan dia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tempohnya selama 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir dan sehari semalam bagi orang yang bermukim. Cara menyapu khuf. Sebab apa kita kena beri perhatian kepada perbincangan dalam bab khuf ni? Sebab ianya agak asing bagi kita. Sebab apa dia asing bagi kita? Sebab cuaca di sini tidak menuntut untuk kita belajar cara menyapu khuf ini. Kalau di tempat-tempat yang sejuk, kami dulu di luar negara, kalau menghadapi musim sejuk, cuba bayangkan kita nak ambil air sembahyang menggunakan air di paip masjid. Buka paip tu, ya Allah, sejuk gila. Saya masa di Mesir, di Istanbul lagi sejuk. Di Istanbul itu bulan 2. Bulan 2 salji sudah pun cair, tapi cuaca masih terlalu sejuk. Saya terfikir, kita di Malaysia tak pernah fikir pun nak pakai khuf sebab cuaca di sana tidak menuntut kita untuk memakai khuf. Jadi, saya ambil air sembahyang. Buka paip itu, kita basuh anggota wuduk kita, rasa macam nak merekoh kulit kita disebabkan cuaca yang terlalu sejuk, air yang terlalu sejuk. Jadi dalam keadaan begitu, kita dah baca dalam bab tayamum, pada ketika itu boleh kita bertayamum untuk menyelamatkan diri kita daripada apa-apa mudarat daripada air ataupun cuaca yang terlalu sejuk itu. Baik. Cara menyapu khuf, kita kena beri perhatian sikit. Wajib disapu walaupun sedikit bahagian atas khuf. Tidak memadai jika disapu pada bahagian bawah saja. Jadi kalau kita berasa nak tengok khuf tu macam mana, kita boleh beli khuf ini. Mana khuf ini? Khuf ini boleh kita beli di Shopee. Khuf ini kita boleh beli di Shopee. Kita simpan standby lah. Kita tarik aja khuf. Dia banyak dijual di apa ni? Di Shopee. Kita tengok berapa ringgit. Di Shopee harganya dalam RM30. Bagi mereka yang nak pergi ke luar negara, ni bagus pakai Shopee, pakai khuf. Di Shopee ada. Di Shopee apa tu? Tapi biasanya dibuat di Pakistan. Tengok di Shopee dijual. Dengan harga berapa? Mana harga dia? Harganya berapa? Tak ada harga tu Ustaz. Tak ada harga?
Alamak, tak ada harga. Dia lebih kurang, ni dah. RM44. RM44. Kita boleh cari di tu. Jadi kita di Malaysia ni, apa pentingnya khuf ini? Kalau untuk pakai biasa tu, pakai biasa tu tidak dituntut sangat lah. Sebab cuaca kita okey sini. Cuma kepada anggota keselamatan kita. Siapa nak sampaikan kepada anggota keselamatan kita? Kitalah. Kita-kita ni. Termasuk Ustaz Nurawi. Ustaz Nurawi baru join tu. Ustaz Nurawi menjadi tanggungjawab untuk menyampaikan perkara ini kepada anggota-anggota keselamatan kita yang tak payah dia buka kasut nak semayang, sapu khuf atas tu saja. Wajib disapu walaupun sedikit. Disapu kat mana? Disapu atas, di atas khuf itu. Di atas, tapak kaki tak payah. Sapu atas khuf, bahagian atas saja. Walaupun sedikit bahagian atas khuf, tidak memadai jika disapu bahagian bawah. Kalau kita sapu bahagian bawah tapak kaki itu tidak memadai. Kena sapu bahagian atas. Sapu atas itu. Sunat disapu di bahagian atas dan bawah khuf dengan sekali lalu, iaitu dengan cara meletakkan jari tangan kanan dalam keadaan terbuka di bahagian atas hujung kaki, bahagian hujung kaki itu, dan jari-jari tangan kiri pula di bahagian tumit. Bawah, kiri bahagian bawah disapu sekaligus itu. Kena buat, kalau pergi ceramah, Ustaz Nawawi nanti pergi ceramah di Balai Bomba ke apa, kena buat praktikal terus ni. Supaya mereka tidak menyusahkan mereka ketika dalam keadaan mereka bertugas dalam menjalankan tugas memadamkan kebakaran ataupun menyelamatkan nyawa manusia yang kemalangan dan sebagainya. Kemudian lalukan tangan kanan di belakang sambil tangan kiri di hadapan. Itu kaedah dia. Perkara yang membatalkan sapuan. Ni ada sini boleh. Perkara yang membatalkan sapuan ada 3 perkara. Maksud khuf itu wajib dibuka. Maksudnya khuf itu wajib dibuka dan diambil wuduk seperti biasa, termasuk membasuh kaki dengan sempurna. Dia berlaku 3 perkara ni, maka hendaklah dibuka khuf itu, maka dia basuh kaki itu dengan sempurna. Lepas tu pakai balik, dia akan start balik. Dia akan mula balik 24 jam dan juga 3 hari berturut-turut. Selepas itu boleh dipakai semula khuf itu dan tempoh memakai khuf akan dikira semula bermula daripada khuf itu dipakai. Perkara yang membatalkan sapuan khuf itu, yang pertama, membuka khuf secara sengaja atau tidak sengaja, salah satu atau kedua-duanya sekali. Kita pakai khuf, kita nak ambil air semayang, tiba-tiba kita terlupa yang kita pakai khuf. Kasut boot tu, maka kita buka. Kita buka tu walaupun tidak sengaja, dia sudah membatalkan pemakaian khuf itu. Maka hendaklah dibuka boot itu dan ambil air semayang macam biasa, termasuk membasuh kaki dengan sempurna, kemudian pakai balik. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang membatalkan sapuan khuf ini ialah tamat tempoh sapuan. Iaitu kalau yang tidak musafir 24 jam. Katakanlah abang bomba kita seorang ni, dia masuk pukul 8 malam ni, habis pukul 8 pagi esok. Oleh kerana ada sahabat dia bercuti ke, dia terpaksa ganti sahabat dia daripada pukul 8 pagi, masuk pukul 8 malam, habis pukul 8 pagi. Dia start balik 8 pagi tu sampai ke 8 pagi esok, 8 malam nanti. Dia baru berapa jam? 24 jam. Tak habis lagi. Katakanlah dia nak semayang, dia dah lebih 24 jam. Maka tempoh sapuan itu, apabila tamat tempohnya pada ketika masih berwuduk, hendaklah ditanggalkan kedua-duanya khuf itu dan membasuh kedua-dua kakinya macam biasa, kemudian memakainya semula.
Sekiranya dia tidak berwuduk, maka hendaklah berwuduk seperti biasa, membasuh kaki seluruhnya seperti biasa dan memakainya semula jika ingin berbuat demikian. Itu nombor 2. Tempoh sapuan itu sudah tamat, 24 jam atau 3 hari 3 malam itu. Yang ketiga yang menyebabkan batalnya menyapu khuf itu apabila berlaku perkara-perkara yang menyebabkan dia wajib mandi. Dia jatuh hadas besar. Apabila mandi, khuf hendaklah ditanggalkan dan kedua-dua kaki dibasuh. Ini kerana menyapu khuf adalah ganti kepada membasuh kaki ketika berwuduk saja dan bukannya pada mandi wajib. Jadi 3 perkara ini boleh membatalkan menyapu khuf. Ia berdasarkan kepada hadis daripada Safwan bin Asal radhiyallahu anhu. Katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safar. Semasa kami bermusafir, Rasulullah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menyapu khuf dan tidak menanggalkannya selama 3 hari 3 malam kecuali apabila janabah. Tetapi tidak selepas buang air besar ataupun air kecil ataupun tidur ataupun buang angin, maka kita boleh sapu khuf itu. Baik. Siapa yang menyapu khuf ketika bermukim kemudian bermusafir, dia boleh menyapunya selama sehari semalam sahaja. Begitu juga siapa yang menyapu khuf ketika musafir kemudian bermukim, dia hendaklah menamatkan tempoh sapuannya sebagaimana orang yang bermukim, 24 jam saja. Ini kerana asal seseorang itu adalah bermukim atau menyapu khuf adalah satu keringanan baginya. Oleh itu, ambillah cara yang lebih selamat, iaitu hukum asal 1 hari 1 malam. Baik, apa maksud kita belajar menyapu khuf? Yang pertama sekali kepada pasukan keselamatan yang memakai boot keselamatan itu boleh digunakan kemudian menyapu khuf ini. Atau kita belilah standby di rumah kita, terutama kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan uzur, demam ke, nak basuh kaki yang masalahnya. Jadi bila ada khuf di rumah kita, masa demam ke apa, kita boleh pakai khuf ini. Jadi dalam keadaan kita mengambil air sembahyang, saya masa di hospital itu, saya kena buat operasi, 2 kali operasi untuk menyambung balik jari yang terputus. Seperti mana muka depan ni baru 2 hari keluar hospital masa ni. Memang cerita betul ni. Terputus 4 jari ni, maka untuk mengambil air sembahyang saya menggunakan kaedah wuduk minima yang kita belajar itu kan. Wuduk minima. Sebab masa tu kita terlalu uzur masa tu, jadi saya gunakan wuduk minima ni dan menyapu khuf. Saya pakai khuf, jadi saya basuh muka dengan spray je. Mudah, guna spray je. Guna spray, basuh muka, kanan basuh tangan hingga ke siku. Lepas tu menyapu kepala dan menyapu khuf. Menyapu khuf. Dalam keadaan kita uzur memang sangat berguna. Jadi tuan-tuan belilah benda ni, simpan di rumah. Mungkin ada masa-masa tertentu dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita demam, dalam keadaan tidak mengizinkan, kita boleh gunakan. Dan kita belajar kena amalkan. Kita amalkan. Orang yang boleh menyapu khuf. Rukhsah menyapu khuf ini terlalu jarang digunakan dalam masyarakat kita di Malaysia. Memanglah apa yang saya sebut tadi. Malah ada yang tidak tahu dengan adanya rukhsah ini. Mengaku sajalah. Kita 141 orang yang ada dalam grup ni, dalam program kita pagi ni, agak-agak berapa orang yang tahu ilmu ni. Saya pergi masjid semalam, saya ada program di satu masjid. Ustaz, tak pernah dengar benda ni Ustaz. Ada seorang tu kata, pernah dengar khuf ni tapi tak tahu cerita macam mana. Ustaz mari cerita mana baru kita faham. Oh.
Malah ada yang tidak tahu dengan adanya rukhsah ini, sedangkan ia dibenarkan berdasarkan 4 mazhab. Mungkin kita semua berfikir bahawa hanya mereka yang tinggal di negeri-negeri sejuk, yang mengalami cuaca sejuk sahaja yang memerlukan rukhsah ini. Sebaliknya kita di Malaysia yang tidak mengalami cuaca seperti itu tidak memerlukan. Memang betul kita tidak memerlukan. Kalau di luar negara tu memang sangat memerlukan. Nak basuh kaki tu, ya Allah, mujahadah. Mujahadah ambil ismail satu hal, nak basuh kaki tu. Masa tu memang kami pakai khuf. Di Istanbul itu pun pakai khuf. Di Kairo itu pakai khuf. Tetapi sedarkah kita bahawa ada keadaan tertentu yang memerlukan kemudahan menyapu khuf ini digunakan. Pasukan keselamatan seperti polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, pasukan bomber dan penyelamat Malaysia, petanah awam dan sebagainya yang bertugas memakai boot. Katakan kita bukan polis, tapi bila kita bertugas untuk menyelamatkan orang atau apa-apa tugas ataupun nak pergi mancing, kita pakai kasut tentera misalnya kata. Bapa kita dulu tentera, kita gunakan boot ayah kita tu, boot tentera itu untuk pergi mancing. Boleh tak kita pakai boot ini sebagai kemudahan kita boleh sapu hoof tu? Boleh, tak ada apa-apa. Tidak semata. Saya bukan tentera tapi pakai kasut tentera. Terpulang lah. Boleh je. Yang bertugas memakai boot dalam tugasan mereka boleh menggunakan kemudahan menyapu hoof ini. Menyapu khuf tidak disyaratkan untuk mereka yang berada dalam keadaan darurat saja. Pergi mancing, darurat apa? Tidak darurat pun tak apa. Bahkan boleh mengambil rukhsah ini tidak kira sama ada ketika bermusafir atau bermukim, atau ketika sakit atau sihat ataupun sakit, atau ketika panas ataupun sejuk. Kita dalam keadaan sakit ke, demam ke, boleh kita gunakan. Dengan syarat kita ada khuf ini. Ia adalah satu keringanan yakni rukhsah oleh syarak untuk kemudahan umat Islam terutama yang uzur syar'i dengan tugasan begitu. Jadi ulama sudah pun membahaskan benda ni. Ni pakai boot ni. Nak pakai ni satu hal. Saya dulu masa dalam kesatria dulu, nak pakai ni satu hal. Nak buka pun satu hal. Jadi dalam keadaan sama ada pakai tali macam ni atau pakai zip macam ni, boleh. Syaratnya dia meliputi kaki dan juga buku ladi sehingga atas buku ladi kita. Ini dikira sebagai khuf. Jadi pasukan keselamatan kita yang memakai boot ini ketika bertugas tidak perlu buka dengan syarat pakai boot ini dalam keadaan suci, dalam keadaan ada air semayang. Maka dalam masa 24 jam tak payah buka. Terketuk saja ambil air sembahyang, kemudian sapu bahagian atas ni. Bahagian atas ni. Sapu je. Ni bahagian atas ni. Baik lelaki, baik perempuan. Ni kasut perempuan yang sini. Sapu saja atas ni. Cuma sunat disapu di bawah ni, disapu di belakang. Yang wajibnya atas ni saja. Sapu atas ni. Boleh nampak Kak Syeda nampak tak saya tunjuk? Sapu mana? Nampak Ustaz. Nampak boleh sapu. Jadi kita kena khabarkan, wahai sekalian anggota keselamatan, dalam keadaan bertugas pakai boot macam ni tak payah buka. Ini dikira sebagai khuf. Terketuk saja, buang air kecil saja, buang air besar, batal air semayang, ambil air semayang, ketika nak basuh kaki, sapu saja atas ni. Baik lelaki, baik perempuan. Abang polis kita, abang bomber kita, ni boleh gunakan. Dan kita sebagai orang awam biasa ni, kita boleh gunakan khuf ni. Pakat carilah dalam Shopee tu, maka kita standby rumah kita. Demamnya kita pakai. Ambil air sembahyang, basuh kaki seperti biasa, pakai khuf ni. Di rumah kita boleh pakai sehingga 24 jam. Jadi terbatal ke air sembahyang, tidur ke, terketut ke, buang air kecil ke, buang air besar ke, bila kita ambil air sembahyang, kita sapu saja atas khuf kita ni. Tak payah basuh kaki. Nak basuh kaki masalahnya. Kan? Pengalaman, penulis berpengalaman. Pukul berapa dah Kak Syeda? Pukul berapa kita? 9.50 Ustaz. 10 minit ni.
Ada semua. Ada soalan? Ada soalan tak? Soalan cuma ada kenyataan je. Kalau solat di lapangan okey Ustaz. Solat dalam masjid surau kena buka juga bot tu. Masjid surau tak boleh ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siapa tu? Saya Muhammad Noor dari Kajang. Cikgu mana? Betul. Sila. Saya bukan nak tanya sangatlah, nak minta kepastian sikit lagi. Dalam keadaan kita memakai khuf tadi, yang mana sebelum tu kita dah ambil air semayang, tiba-tiba kita dah batal air semayang, makna air semayang yang kita nak ambil balik tu, anggota-anggota lain kita ambil air semayang macam biasa lah Ustaz ya? Ya, betul. Dan pada kaki tu aja yang kita sapu pada khuf, begitu Ustaz? Betul cikgu. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, Assalamualaikum. Ya, bahasa cikgu. Ya. Membasuh kaki tu yang susahnya. Kalau kita ambil air semayang, wuduk minimal kan, kita pakai spray tu atau pakai air satu botol. Masa basuh muka, basuh tangan mudah lagi. Masa nak basuh kaki tu dia akan mengambil masa yang panjang, ia mengambil usaha yang lebih sikit. Jadi dalam keadaan begitu kita boleh menggunakan kemudahan menyapu khuf ini. Boleh juga. Maknanya anggota lain tu ambil air semayang macam biasa kan? Macam biasa. Okay, terima kasih. Itu ganti kepada menyapu khuf. Maknanya cikgu, wuduk minimal ni kita ambil yang wajib-wajib saja. Ya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, bila kamu bangun untuk semayang, 4 perkara kena buat. Yang pertama basuh muka, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga ke siku, wamsahu biru'usikum, menyapu kepala, wa arjulakum, dan membasuh kaki. 3 kena basuh, 1 kena sapu. Yang mana kena sapu? Kepala kena sapu. Jadi dalam kes kita memakai khuf, 4 perkara ni, 2 kena basuh, 2 kena sapu. Yang mana kena basuh? Faksilu wujuhakum, kena basuh muka, membasuh tangan hingga ke siku, menyapu kepala dan menyapu kaki, menyapu khuf atas, kita sapu atas khuf kita tu. Boleh je? Ya, boleh. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Gerangan siapa di sana? Saya Nur Azizah Muhammad. Ya. Kak Zah pernah tanya Ustaz lah. Kalau kita dalam perjalanan musafir dalam kapal terbang contoh, sebelum travel tu kita dah ambil wuduk, lepas tu mungkin terbatal, lepas tu kita ambil guna spray tu, kaki kasut tu boleh sapu khuf begitu juga ke? Kasut itu kasut panjang tak? Ya. Kasut panjang melepasi buku ladi tak? Ya. Kalau begitu kita boleh niat masa kita pakai kasut itu pastikan kita ada air semayang. Kita ada wuduk dan kita pakai niatkan ini khuf. Bila begitu keadaannya, bila kita ambil air semayang nanti, kita dah terbatal air semayang, maka kita basuh anggota wuduk macam biasa, macam cikgu Mano sebut tadi. Kemudian membasuh kaki tu, ganti kepada membasuh kaki, kita sapu atas khuf itu. Pastikan kasut kita bersih lah. Sudah tentu. Itu syarat dia. Syarat yang kita baca tadi. Dia ada syarat, dia berapa syarat dia. Kena bersih, kena dia melepasi buku ladi. Lepas tu memakainya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Begitu. Syarat-syarat kena tengok balik tu. Okey, faham. Terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Saya masih lagi sebenarnya untuk melihat perbahasan ulama, mungkin hari sempat tak sempat, perbahasan ulama adakah memakai stokin ni, adakah stokin kita tu boleh dikira sebagai khuf. Tuan-tuan boleh tengok dulu, type gini. Type kalau tak sempat hari ni, kita cerita pada bulan-bulan yang akan datang. Stokin menyapu khuf.
Mufti wilayah pun di belakang ni. Mazhab Syafi'i, ni Mufti Selangor kata apa, Mufti wilayah kata, adakah stokin kain itu boleh dikira sebagai khuf? Boleh tengok perbahasannya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tengok dalam ni. Taib gitu je. Stokin, khuf. Mufti ni. Menurut mazhab Syafi'i, keharusan menyapu stokin kita berwuduk adalah memenuhi syarat tu. Maknanya ada ulama yang membenarkan. Saya nak tunjuk, tuan-tuan tengok dulu situ, ada perbahasannya. Mazhab Syafi'i kita lebih kepada tidak membenarkan stokin ini sebagai khuf. Tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. Tengok dalam perbahasan yang ditulis oleh Datuk Seri Dr. Zul Al-Bakri itu, menyapu khuf. Adakah stokin dikira sebagai khuf? Segolongan ulama mengharuskan. Setengahnya tidak membenarkan. Mereka berdalilkan hadis Mughirah bin Syu'bah itu. Ulama semasa hari ini cenderung kepada pandangan ini. Yang cenderung kepada pandangan ini adalah Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Dato' Yusuf Al-Qardawi dan beberapa lagi. Dato' Yusuf Al-Qardawi menjelaskan dalam fatwa ma'asirahnya harus menyapu di atas 2 stokin jika seseorang memakainya dalam keadaan suci. Baik, saya nak merujuk kepada soalan Kak Zah tadi. Kak Zah masih ada kan? Kak Zah misal kata kalau kasut itu panjang, melebihi daripada atas pada buku tadi, kasut itu boleh dikira sebagai khuf. Kalau kasut itu tidak melepasi buku tadi, dia tidak boleh digunakan sebagai khuf. Jadi adakah stokin kita itu boleh digunakan sebagai khuf? Ini perbahasan yang panjang. Masa saya menulis buku ni, saya tak berani nak letakkan lagi perbincangan para ulama tentang stokin itu dikira sebagai khuf atau tidak. Tapi dalam program kita ni, kita akan cerita nanti, kita akan bahaskan dengan panjang lebar adakah stokin itu dikira sebagai khuf atau tidak, dengan syarat tuan-tuan baca dulu. Type dekat Google stokin khuf mufti. Tiga keyword ni. Maka ada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengharuskannya. Ada yang tidak membenarkan, ada yang membenarkannya. Menurut mazhab Syafi'i, keharusan menyapu stokin atau khuf ketika berwuduk adalah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, kedua stokin itu tebal ketika berada dalam keadaan berwuduk. Yang kedua, stokin itu menutup hingga ke buku lali, kosoran kaki yang wajib dibasuh. Ini kita boleh baca. Ini dalam apa? Dalam tulisan Jabatan Mufti Negeri Selangor. Tuan-tuan bacalah. Kemudian Irsyadul Ibad, Irsyad Hukum ke 552. Tuan-tuan type Irsyad Hukum 552, dia akan keluar. Apakah stokin? Adakah stokin itu dikira sebagai khuf? Adakah khuf itu merujuk kepada boot atau stokin kulit atau ni 52. Kita boleh kaji dulu. Kita kemudian bulan depan ada lagi Kak Syida ya? Ada sekali last. Jadi tuan-tuan boleh baca dulu tentang ni dan kita akan bincangkan secara panjang lebar. Adakah stokin itu dikira sebagai khuf yang boleh dikira khuf dalam kita membasuh kaki? Ini pejabat wilayah, Mufti Wilayah Persekutuan. Kita bahas nanti. Penjelasan mengenai berkaitan hukum wuduk dengan menyapu di atas stokin. Stokin dengan G tu. Untuk saya bersama Datuk masa tu. Jadi orang Terengganu stokin kan. Kak Syida tengok ni, stokin dengan G ni. Maknanya penulis ni orang Terengganu lah. Sepatutnya tak ada G kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i lebih cenderung kepada tidak membenarkan.
walau bagaimanapun ada setengah ulama yang membenarkannya. Baca dulu dalam ni dan kemudian kita akan bahaskan. Baik, ada persoalan lagi? Ada Ustaz, soalan. Ustaz, daripada Puan Sarahmi binti Rosli, Ustaz, memakai khuf itu kita wuduk tidak sempurna ke? Kena qada solat ke? Kena qada ke solat tu? Kalau qada tak payah pakai khuf lah. Maknanya kita pakai khuf tu kita sudah membasuh kaki. Menyapu khuf itu sebagai ganti membasuh kaki. Jadi menyapu khuf tu sudah memadai untuk kita bersolat sebenarnya. Boleh tak? Soalan yang terakhir kat bawah tu daripada Tuan Muhammad Akmal. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu persoalan. Bagaimana jika kita nak solat di atas flight? Bagaimana nak mengenal pasti kiblat ketika di dalam flight? Terima kasih Ustaz. Okay. Dalam kursus umrah yang saya buat, kita mengambil pandangan daripada Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Bughayatul Tulab pada muka surat 103. Pada muka surat 103, masa pergi tak ada masalah sebab kita berhadapan dengan kiblat. Kiblat depan kita. Masa balik, majoritinya perjalanan kita tu kiblat di belakang kita. Ada seorang makcik, dua orang makcik baru ni dalam flight balik daripada Jeddah. Dia panjat kursi ni. Sebab apa nak menghadap ke belakang ni? Makcik buat apa ni? Nak menghadap kiblat lah. Kiblat kita di belakang sekarang ni. Yelah. Tapi makcik nak menghadap kiblat. Kalau pilot beri mengejut pesawat, tertongging makcik. Islam dah ajar ke situ. Baik, Islam ajar macam mana? Cuba tengok ni. Ada pun. Mari kita tengok. Syekh Daud ajar macam mana? Ada pun orang yang tiada kuasa menghadap kiblat. Seperti orang yang sakit. Duduk dalam ICU, kiblat ke sana, kakinya ke sana. Perlu tak kita pusing kaki tu menghadap kiblat? Bahaya tu. Sebab dalam ICU banyak wayar-wayar bersambung lah. Wayar oksigennya, wayar tu, wayar ni. Macam-macam bunyi pula, tung-tung, ting-ting, tung-tung, terbelaka. Tercabut satu wayar, innalillah kita. Jadi orang yang sakit, tiada dapat akan orang yang menghadapkannya kepadanya. Tak ada orang yang boleh menghadapkannya kepada kiblat itu. Dan orang yang terikat di atas kayu. Kita tidak terikat di atas kayu. Kita terikat di atas seat kapal terbang. Tambah pula masa tu, biasa kalau kita bertolak daripada Jeddah atau Madinah, pukul 9, pukul 10 malam, kita akan sampai di Kuala Lumpur dalam pukul 11 atau 12 tengah hari. 11 pagi atau 12 tengah hari. Bermakna waktu subuh kita biasanya di Laut Arab ataupun di Laut Arab ataupun di India. Di India. Saya baru ni melepasi Mumbai. Maka masa tu kami beruntung naik Malaysia Airlines. Malaysia Airlines diisytiharkan waktu sembahyang. Ada pun airline lain termasuk Saudia, dia tidak isytiharkan waktu sembahyang itu. Kalau Malaysia Airlines diisytihar. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi akan kedengaran azan. Itu kerja saya dululah. Menandakan masuknya waktu sembahyang waktu subuh dalam penerbangan kita. Terima kasih. Lepas tu dia pasang azan. Mana kita sudah lah. Dah masuk waktu subuh. Masa tu kalau di Laut Arab ataupun di benua India ataupun di Laut Andaman, kawasan tu banyak air pocket juga. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana cuaca kurang memuaskan, sila kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali kadar. Terima kasih. Jadi kita kena balik lah. Jadi kita tak boleh nak pergi semayang tepi tu, tepi pintu tu ada ruang kita nak semayang. Kita semayang tempat kita, tempat duduk kita walaupun tidak menghadap kiblat. Kerana tiada syarat pada hak mereka itu menghadap kiblat. Maknanya tidak dipaksa untuk kita menghadap kiblat dalam keadaan begitu. Tak perlulah kita panjat kursi ni menghadap kiblat keluarkan, tak payah.
kita semayang atas seat kita, pakai atas pinggang keledar, kita semayang Allahu Akbar. Dalam keadaan kiblat ada di belakang. Ni siapa ajar kita? Syekh Daud Al-Fatani dalam Mughayatul Tulab. Tetapi wajib mengulangi akan semayangnya itu sebab nadir akan uzurnya. Bila sampai di kelair, maka wajib kita mengulangi akan semayangnya itu. Semayang itu dikira sah. Dan sah semayangnya itu. Tapi oleh kerana tidak memenuhi akan semua syarat sah menghadap kiblat kita tak buat, maka wajib mengulangi akan semayangnya sebab nadir akan uzurnya. Tengok, ulama sudah ajar kita macam-macam dah. Sudah mengajar kita untuk kita melakukan ibadah dalam keadaan begini. Jadi tak ada masalah, kita ikut dia. Saya ajar pada jemaah umrah saya, jemaah haji saya, semayang dalam. Okey tuan-tuan, kita akan terbang pukul 10.30 malam ini, bermakna kita akan semayang subuh dalam kapal terbang. Saya pun kira dah, kira. Adakah dah nak kira waktu semayang, nanti kita terbang pukul 10.30, pukul berapa nanti akan masuk waktu subuh. Kalau kita naik penerbangan lain yang tidak istiawakan waktu semayang tu. Saya ada kaedah untuk kira waktu semayang itu. Siapa yang berminat boleh PM saya. Kemudian nak belajar macam mana nak kira. Pukul berapa. Ada, saya ada kaedah itu. Baik, ada soalan ni. Jawab dah soalan tu rasanya. Setakat ni di ruangan chat tak ada. Tak ada lah. Ada yang nak. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak bertanya yang tadi Ustaz kata yang kita solat tadi kita kena ulang sebabnya solat itu sah tapi tak cukup syarat, tak menghadap kiblat. Jadi kita ulang tu dengan niat qada ke macam mana Ustaz? Tak payah niat qada, tak payah niat tunai. Dan kita semayang biasa pun sebenarnya kita tak sebut pun tunai, saja semayang fardu zuhur kerana itu yang wajibnya. Qasar ta'arud ta'yin. Kita tak masukkan tunai ke qada ke tidak menjadi masalah kepada semayang kita. Kita semayang biasa qasar ta'arud ta'yin saja. Aku semayang fardu zuhur. Itu yang wajib. Kalau misalnya kita tersalah selit qada ke tunai ke tak ada masalah. Tidak menjadi masalah tu. Ya. Terima kasih Ustaz. Azarina ya? Ya saya. Daripada mana? Rawang. Okey. Ada soalan tambahan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Soalan ni soalan lain sikit Ustaz. Ini maknanya ruksah ketika kita terperangkap di kesesakan jalan lintas. Jalan jam, hujan lebat. Jadi maknanya kita nak sembahyang dalam kereta Ustaz. Ya. Kita tahu kiblat tu kat mana tapi kita tak ada sembahyang. Boleh ke kita tayamum dengan tepuk tangan kita tu pada seat? Sebab kita duduk belakang kereta. Maknanya pemandu tu pemandu lain lah. Anak kita mandu kereta jadi kita duduk belakang. Boleh kita buat macam tu Ustaz? Maksudnya tepuk je tangan kita ke belakang seat tu, tamat tayamum. Minta penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ya, kita dah belajar bab tu. Apa lagi? Kita dah belajar bab tu. Ini yang saya ajarkan kepada jemaah umrah saya. Kalau kita nak semayang dalam kapal terbang, maka kita boleh ambil air semayang dengan spray ke. Kalau tidak ada kemudahan tu, kita boleh gunakan kemudahan ni. Isu tayamum dalam ibadah. Ramai dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan lain-lain berpendapat harus bertayamum dengan menepuk tangan di atas bantal sandaran, atas seat kereta kita, seat kapal terbang kita, atau hamparan firash, kapet ke tikar ke, atau tilam atau pakaian walaupun tiada nampak debu sekalipun. Bersolatlah seperti biasa, solat yang dilakukan itu adalah dikira sah dan tidak perlu diulang lagi. Maknanya kalaulah kita semayang dalam keadaan kita memenuhi akan semua syarat sah semayang itu. Syarat sah semayang dia berapa? Nama siapa tadi yang tanya? Nama? Ya? Adib Ustaz. Adib? Adib. Adib.
Syarat sah semayang dia berapa? Ada 9 kan? Ya, Ustaz. Jadi semayang semayang yang tidak memenuhi akan semua syarat sah itu dikira sebagai solat. Kalau payah cari tu, kita cari yang ni lah. Pada Musad 252. Buku kita ni. Musad 252 ni Cik Adib, ni solat hormat waktu. Itu solat hormat waktu ni atau dipanggil juga solat faqidut tahrain, solat yang uzur syar'i daripada bersuci dua perkara, air dan debu. Dalam mazhab Syafi'i kita bermaksud solat menghormati waktu ketika berdepan dengan uzur syar'i atau darurat. Ia dilaksanakan dalam keadaan tidak memenuhi, tidak dapat memenuhi salah satu atau banyak daripada syarat sah semayang itu. Syarat sah semayang dia ada 9. Kemungkinan masa tu kita tidak dapat memenuhi 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau sebagainya. Ni di antaranya. Contohnya Cik Adib misal kata yang pertama tak boleh menghadap kiblat, satu. Kemudian yang kedua tadi masuk tandas ada terpercik najis-najis yang tidak dimaafkan. Boleh tak semayang dalam keadaan gitu? Boleh semayang. Semayang yang macam mana? Semayang yang semayang hormat waktu, dengan tidak memenuhi 2 syarat sah. Boleh semayang. Apatah lagi kalau kita tidak ada najis-najis yang tidak dimaafkan. Cuma kita hanya tidak dapat menghadap kiblat saja. Jadi semayang itu kata Syekh Daud Al-Fatani tadi, dan sah semayangnya itu kerana tiada syarat pada hak mereka itu untuk menghadap kiblat. Mana tiada syarat hak mereka itu, mana tidak dipaksa untuk kita menghadap kiblat dalam keadaan darurat begitu. Kita menghadap ke mana-mana pun, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Hadap mana-mana pun kamu menghadap wajah Allah. Menghadap Allah lah maksudnya. Maka bila sampai di rumah, kita kena ulang balik semayang itu. Tidak disebut qada balik. Saya cuba cari dalam kitab Bughayatul Tullab dan versi-versi yang lain, digunakan perkataan ulang balik. Wajib mengulang balik. Kita tengok balik. Wajib mengulang balik. Mengulang balik semayang itu. Tidak guna perkataan qada. Jadi dalam kes Cik Adib nak semayang kata, kita wajib semayang masa tu, walaupun tidak ada air semayang, walaupun pakaian kita kotor, wajib kita meraihkan waktu itu, kalau tidak kita berdosa. Sebabnya kalau ada buku ni, cuba tengok Musad 33. Para fuqaha menyeraikan hanya 6 keadaan saja di mana seorang tidak berdosa jika melewatkan solat sehingga menepasi waktunya. Maghrib nak habis dah ni. Siapa dia? Orang yang benar-benar tertidur, orang yang benar-benar terlupa, orang yang menjamakkan antara dua semayang, orang yang dipaksa meninggalkan solat, kemudian yang kelima takut terlepas wukuf di Arafah, yang keenam untuk menyelamatkan perkara yang dimulakan oleh syarak. Maknanya kalau Abang Adib tadi, dia boleh gunakan beberapa ruksah sebenarnya. Yang pertama, dia boleh semayang dalam kereta, ambil air semayang dengan spray ataupun dengan air mineral biasa, atau boleh gunakan kemudahan untuk bertayamum masa tu dan semayang lah. Cuma kena ulang balik kata Syekh Daud Al-Fatani ni. Yang ketiga, boleh gunakan ruksah kalau dalam waktu maghrib boleh jamak dalam waktu isyak. Ya Allah, ya takut aku nak semayang maghrib ini dalam waktu isyak nanti. Maka sampai di rumah, kita balik kerja, maghrib tu nak habis dah. Kita tak semayang maghrib lagi, aku nak semayang maghrib ini dalam waktu isyak lagi. Jamak takhir. Walaupun rumah kita dengan pejabat kita hanya 20 km saja, 15 km saja. Kita jamak masa tu dalam keadaan menjamakkan semayang ketika dalam keadaan darurat ataupun keperluan ataupun hajat dalam bahasa Arabnya.
sampai di rumah, kita boleh jamak sembahyang tapi tak boleh qasar. Sebab kita tidak musafir. Kita boleh sembahyang 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. 3. Jadi boleh kita gunakan beberapa rukhsah untuk menyelamatkan kita daripada meninggalkan sembahyang dengan sengaja itu. Jadi saya jawab lagi soalan tu. Ada soalan tambahan ke? Jawab Ustaz, terima kasih Ustaz. Ustaz, niatnya macam mana Ustaz kalau nak mengulang tu? Mengulang solat. Sama je. Saja aku sembahyang, contohnya, saya aku sembahyang fardu maghrib. Kalau kita nak ulang lah. Kalau kita nak jamak, saya lebih mencadangkan untuk kita menjamak. Kalau sembahyang tu boleh jamak, kita jamak lah. Sebab roh kepada rukhsah ini ialah ketenangan dan kesempurnaan. Kalau kita sembahyang dalam kereta, agak-agak tenang tak? Sempurna tak? Tak sempurna. Jadi kalau kita niat aku nak sembahyang maghrib ini dalam waktu isyak nanti, kita sampai di rumah, kita ambil sembahyang dengan sempurna, maka kita sembahyang. Masa tu sempurna tak? Tenang tak? Tenang tak masa tu. Saya lebih suka kita ambil rukhsah itu yang menyebabkan kita tenang dan sempurna dalam ibadah kita itu. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lagi? Kita sudah pun 10.16. Habidah, soalan Habidah. Ada soalan lagi? 1-2 soalan lagi? Boleh pada tuan-tuan dan perempuan yang ingin bertanya direct ataupun boleh type di ruangan chat. Kita tanya pada soalan. Untuk bertanya soalan pada Ustaz. Habidah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habidah. Kalau Habidah kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada penceramah kita Ustaz Encik Muhammad Ali Syukri. Sorry. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak kepada penceramah kita yang bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi kepada siri akan datang pada bulan 11 nanti, yang merupakan siri terakhir kita untuk tahun 2024. Jadi terima kasih juga kepada semua peserta ILIM Kampus Jelebu, dan juga tak lupa ya kepada para tuan-tuan dan puan kerana masa setia bersama dengan kami. InsyaAllah itu saja untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk akan datang. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Bye-bye. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kita berhenti kat muka surat apa Ustaz? Lepas tu kita habiskan tu. Kita nak tanda untuk akan untuk 130 ya? 130 ni. Okey. Buat panjang lagi tu. Start.